Baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pagi ni? Alhamdulillah. Tuan-tuan semua okey lagi ke puasa? Okey, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga saat ini Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kerana boleh jadi doa yang kita selalu baca semasa bulan Rejab, bulan Syakban. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa-doa kita semua sehingga kita sempat lagi berada di dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rejab, berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, dah sampai dah bulan Ramadan. Dan kita minta lagi, mudah-mudahan Allah memberi peluang kepada kita sempat kita menamatkan bulan Ramadan ini dengan begitu cemerlang dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kerana kita pun tak tahu dan tak boleh ada jaminan bahawa pada tahun depan kita ada peluang lagi untuk berada di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ambil kesempatanlah untuk berbicara berkaitan dengan Ramadan. Walaupun sebelum ni kita baca kitab yang berkaitan dengan apa yang kita kuliahkan, iaitu kitab Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ni pagi ni kita petik satu hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Satu-satunya ibadah yang tidak ada tanda iaitu ibadah puasa. Apa tanda seseorang itu puasa? Tak ada. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kita tak boleh kata dia puasa, ustaz tengok letih semacam macam tu. Berapa ramai orang yang letih tapi tak puasa sebenarnya.
Ya. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadat solat kita nampak pergerakan, rukuk, sujud, beri salam, kita nampak. Kalau ada pak mentua dengan khusyuk sekali, tu contohlah baru kahwin kan, pak mentua ada atau bakal pak mentua, dia punya sembayang tu kalau angkat takbir tu, nampak kekhusyukannya. Artinya ibadah tu nampak. Ibadat zakat sama juga. Ada orang yang membayar, ada amil yang menerima. Ibadat haji lagi besar tuan-tuan, syiar dia. Kalau masyarakat kita dapat tawaran tunai haji, akan buat kenduri, panggil satu kampung, ya, tolong baca doa selamat supaya urusan pemergian, keberangkatannya, pelaksanaan ibadahnya dipermudahkan sehingga akhirnya dia mendapat haji yang mabrur dan balik mendapat gelaran Al-Hajj. Betul tak? Ya. Ataupun kat depan Haji Suhaimi, contoh. Nampak syiar ibadat haji. Tetapi berbeza dengan ibadah puasa. Tak nampak tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi tentang puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Walaupun ibadah-ibadah yang lain tu memang kita buat untuk Allah, dan memang Allah juga yang memberi ganjaran balasan kepada ibadah-ibadah tu. Tetapi kerana ibadah puasa ni dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain, sebab itu Allah menyebut secara khusus as-saumu li wa ana ajzi bih. Sebab ibadah puasa tu dia tidak ada tanda. Kalau kita berada di rumah seorang-seorang, isteri kita pergi pasar cari barang, anak kita pun tak ada di rumah kan, kita raung dekat dapur ada lagi mutabak buka semalam. Kalau kita makan, bukannya ada orang tahu yang kita tak puasa. Isteri kita balik, kita buat berlakon macam penat je. Isteri kata sian suami dia, letih dia puasa hari ni kan? Walhal dia dah belasah dah mutabak baki malam masa buka tu. Ataupun dia masuk dalam bilik, dia bawa nasi lemak 2 bungkus, bawa sebotol air, kunci pintu rapat-rapat, dia minum, dia makan siap-siap. Tak ada orang tahu yang dia tak puasa dah. Dia keluar, dia buat muka macam, yalah, macam orang penat puasa kan? Contohlah. Jadi ini sebab tu ibadah puasa ni dia betul-betul bergantung kejujuran orang yang melakukan ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah kata as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Makanya tuan-tuan, berkaitan dengan ibadah puasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, u'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam yu'taha ummatan ghairuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengurniakan kepada umatku 5 perkara yang istimewa yang Allah tak pernah berikan keistimewaan ini kepada umat sebelumnya. Hanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat keistimewaan ini. Apa dia? Yang pertama, khulufu famis shaim at-tayyibu indallahi mirrihil miski. Yang pertama, bauan mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bauan wangi minyak kasturi. Barangkali tuan-tuan, tanda orang berpuasa mulut dia bau kan? Sebab bauan mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada, lebih wangi daripada bauan kasturi.
Sebab tu berkaitan dengan perkara ini, banyak dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang bau mulut orang yang berpuasa ni, kan? Dan sahabat-sahabat melihat Nabi SAW ketika berpuasa, banyak kali Nabi bersugi, sehingga Nabi menyebutkan, kalaulah sekiranya perbuatan bersugi itu tidak membebankan kepada umatku, nescaya Nabi kata setiap kali nak sembahyang kita ni kena bersugi, kan? Kalau sekiranya perbuatan bersugi, gosok gigi lah dalam konteks kita ni, tidak membebankan kita, artinya gosok gigi ni boleh, kan? Kenapa? Kerana bauan mulut orang yang berpuasa itu bukan datangnya daripada mulut. Kalau mulut kita gosok gigi, maka hukum dia makruh. Tapi bauan yang datang daripada mulut orang yang berpuasa itu ialah daripada perut, kan? Daripada perut, bukan daripada mulut. Kalau bauan mulut, hukum dia makruh, tuan-tuan. Kalau bauan daripada perut, maka hukum dia boleh, walaupun ketika berpuasa kita gosok gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastaghfir lahumul malaika hatta yuftir. Orang yang berpuasa ini diistighfarkan oleh malaikat sehingga dia berbuka puasa. Artinya, kata Nabi, orang yang berpuasa ini sentiasa didoakan keampunan kepadanya oleh malaikat. Bermula daripada tadi, tuan-tuan, kita sahur sehingga waktu berbuka. Panjang kalau dalam konteks kita di Malaysia ni 12 jam. Tadi kita sahur, kan? Ni dah berjalan dah, tuan-tuan. Doa kepada kita oleh malaikat. Malaikat doakan keampunan untuk kita yang berpuasa. Berjalan sehingga kita berbuka puasa nanti. Panjang tempohnya, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain kita pernah sebut dulu, sebagaimana yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Bila kita datang ke masjid, kita masuk masjid tadi, ada penyambut kedatangan kita. Tuan-tuan perasan tak ada orang sambut? Tak perasan? Saya pun tak perasan. Sebenarnya ada petugas yang sambut kemasukan kita ke masjid tadi. Malaikat-malaikat telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan tetamunya. Siapa tetamu dia? Kita lah, tuan-tuan. Tetamu Allah, orang yang datang ke masjid, itulah tetamu Allah. Malaikat sambut kita, cuma kita tak perasan. Kalau tidak, kita sengih-sengih buah. Apa khabar? Macam mana buka tadi? Macam mana sahur tadi? Kan? Tapi sebab kita tak perasan, kita jalan straight. Cari kat mana? Duduk dekat mana? Saf pertama. Malaikat tu akan duduk di samping kita. Dan bila dia duduk di samping kita, bukan dia duduk saja, tuan-tuan. Dia beza dengan kita. Kalau duduk di samping sahabat kita, kita nyembang. Apa khabar, tuan? Lama tak nampak. Betul tak? Macam mana kesihatan? Okey? Alhamdulillah. Anak-anak macam mana? Ada balik? Kan? Tu sembang kita. Malaikat dia duduk sebelah kita, dia buat dua perkara. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kau ampunkan dia, ya Allah. Ya Allah, kau rahmati dia. Ini doa malaikat kepada kita, sehingga kita keluar daripada pintu masjid. Mana daripada masa tadi tuan-tuan datang, sekarang ni tengah berjalan tu, pekerjaan yang ditugaskan oleh malaikat kepada malaikat lah. Doakan keampunan, doakan kerahmatan kita, sehinggalah kita balik. Nanti habis kuliah ni pukul 7 ke, tuan-tuan pun balik. Bila keluar saja daripada pintu tu, maka tamatlah tempoh doa kepada kita semua. Tetapi berkaitan dengan puasa ni, tuan-tuan, panjang. Tuan-tuan balik, tuan-tuan nanti buat kerja apa? Lepas tu ada plan nak kacau bubur lambuk ke, nak pergi hantar barang-barang
bantuan ke, nak pergi ziarah sahabat-sahabat, ahli keluarga dan sebagainya, ataupun bekerja kerana mencari nafkah untuk ahli keluarga. Itu semua masih berjalan tu proses doa istighfar daripada malaikat sehingga berbuka puasa nanti. Itu keistimewaan yang kedua bagi kita yang berpuasa. Yang ketiga, kata Nabi, wa yuzayyinullahu kullu yaumin jannatih wa yaqul yushiku ibadi ay yakuffu anhum al-mu'nah wal adha wa yasiru ilaik. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada syurga supaya menghiaskan dirinya. Surga ni barang indah tuan-tuan. Indahnya surga itu sehingga disebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, yang mata kita tak pernah tengok pun dekat dunia ni. Selama mana ada keindahan-keindahan yang kita pernah tengok, itu tak boleh ditandingi dengan keindahan syurga. Wala uzunun sami'at, telinga kita pun tak pernah dengar, tak ada orang cerita. Selama mana ada orang cerita cantik, indah dekat mana-mana tu, dunia lebih lagi. Dan tidak ada pun yang pernah terlintas dalam hati kita. Maknanya selagi ada lintasan-lintasan, tempat tu cantik, tempat ni begini, dia tidak ada tandingan dengan keindahan syurga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada syurga supaya menghiasi dirinya. Sebab apa? Sebab akan ada di kalangan hamba-hambanya yang taat, yang telah bersusah payah, yang telah menderita kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya macam kita sekarang ni, diperintahkan berpuasa, kan? Susah tuan-tuan puasa. Siapa tak penat puasa? Semua penat, ya? Kalau tak penat puasa tu, kena cek balik. Saya okey ustaz, alhamdulillah, macam biasa je bulan puasa ni. Dah, kita puasa ni sikit-sikit mesti ada penat, kering, tekak, bercerok dah perut. Baru pukul 10 sebenarnya, kan? Walhal tadi masa sahur nambah 2-3 kali. Tahu tak? Nak cerita penat, lebih-lebih lagi dah lebih pada 10 hari ni, rasalah penat sikit. Tambah-tambah cuaca kat luar pun ada panas sikit, kan? Kerja kita buat pun banyak sikit, dia adalah rasa penat. Dan penat dia pula, kalau kita lapar tak boleh makan lagi, tunggu nanti sampai masuk waktu buka. Kita haus tak boleh minum, haus lah tekak, pukul 12 dah haus dah tekak, minum secawan, sambung balik puasa. Tak jadi macam tu. Itu puasa yang yuk kan? Puasa yang yuk. Tak boleh lah puasa macam tu bukan. Macam orang bukan Islam, dia puasa 3 bulan, dia puasa tuan-tuan. Tapi puasa tak makan sayur je, air semua belasah. Itu tak apa, itu senang, kan? Ada yang kata puasa sampai pukul 10 je, tapi 3 bulan. Pukul 10 kita memang standard, pukul 12 kadang-kadang kita baru makan pagi, kan? Dia nak soho apa, dia puasa 3 bulan. Puasa kita daripada mula start terbit fajar tadi sehingga terbenam matahari, tu tempoh puasa dia. Sebab tu nak sampai sebulan kadang-kadang biru biji mata kita tuan-tuan. Tambah-tambah orang pasang dah lagu raya. Sekarang lagu raya dah berdentum dah. Mana hak yang musafir kampung duk jauh tu duk menggamit kepulangan dia, tak sabar. Pasal awak duk pasang dah lagu raya. Puasa baru dapat 10 hari. Lagu raya tu seolah-olah macam esok dah nak sambut raya. Kan? Susah kita ni tuan-tuan melaksanakan perintah Allah, tapi kita taat melakukannya. Allah kata kepada syurga, hiaskan diri kamu cantik-cantik, kerana akan ada di kalangan hamba-hamba Allah, hamba-hamba dia ni yang setelah
menderita, susah kerana mentaati perintah Allah, menahan diri daripada melakukan perbuatan dosa, akan masuk ke dalam syurga. Ini keistimewaan, tuan-tuan. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 kalimah, yang 2 kalimah itu menjadi kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 2 kalimah lagi menjadi keperluan yang sangat-sangat oleh kita. 2 kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi Imam ada baca, kita ikut. Kalimah yang kedua yang menjadi kalimah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi pun kita ikut Imam baca. Ini 2 kalimah yang menjadi kesukaan Allah, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimah yang berkaitan dengan akidah, satu lagi berkaitan dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua, termasuk saya yang cakap ni, tak ada yang tak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dosa. Semuanya ada dosa, tuan-tuan. Dosa yang kita sedari, dosa kita tak sedar. Satu, kita dalam doa kadang-kadang kita sebut semua, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya. Seandainya saya melakukan dosa secara terang-terangan ataupun sembunyi, ampunkan semua dosa-dosa saya. Kan? Seandainya dosa-dosa yang saya lakukan itu dosa yang saya tahu hukumnya ataupun yang saya tak tahu hukumnya, ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa saya, sama ada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa saya, sama ada dosa secara zahir ataupun batin. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa saya, sama ada dosa yang saya lakukan sengaja ataupun tak sengaja. Kita sebut, kan? Selagi mana kita ingat jenis dosa-dosa yang kita buat ni, kita sebut, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu Allah suka kalimah ini. Kalau kita manusia, kita hamba dia, selalu menyebut-nyebut tentang kalimah ni. Kalimah berkaitan dengan akidah, kalimah yang berkaitan dengan istighfar. Kerana tuan-tuan, di kalangan ulama tak bimbang amalan baik sikit. Yang menjadi kebimbangan, dan kita juga sebenarnya, ialah apabila ada dosa-dosa yang belum diampunkan. Kerana dosa-dosa yang tidak terampun akan menghalang diri kita daripada masuk ke dalam syurga Allah. Selagi ada dosa, tuan-tuan, yang belum diampunkan, tak boleh masuk syurga. Amalan baik sikit, dia akan membezakan kedudukan di dalam syurga, tapi duduk dalam syurga. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita berusaha supaya kita ni mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah walaupun kita ni banyak buat dosa, banyak buat maksiat pada Allah, lebih-lebih lagi lah. Ataupun kita sekarang dah tak dosa dah, tak buat dosa dah, kita dah insaf, dah taubat dah, kan? Pun sama juga, tuan-tuan, kena istighfar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk contoh pada kita. Hari-hari Nabi istighfar pada Allah. Nabi ada dosa? Nabi tak ada dosa. Nabi maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa sebelum, semasa dan akan datang. Tapi Nabi tunjuk contoh kepada kita umat dia, istighfar sehari-hari 70 kali. Kita ni yang tidak maksum, cuma kita perasan. Minta maaf kita sebut macam tu. Kita perasan, saya tak ada dosa, Ustaz. Saya daripada start tidur sampai saya nak tidur balik semula, saya tak ada dosa. Kan? Sebab kita rasa kita tak berdosa. Rupa-rupanya daripada 24 jam, solid tak ibadat kita pada Allah. Jika tak solid, dekat situ dia ada masalah sebenarnya. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, nikmat boleh duduk, nikmat boleh mendengar,
nikmat boleh makan sedap, ya. Tu semua nikmat tu. Tolak batu, besi, plastik, kayu je. Yang lain semua membujur lalu melentang patah. Semua belasah. Batu, kayu, plastik, itu pun kalau boleh makan, kita makan. Semalam saya berprogram, kita kacau lah sikit tulang-tulang tu, kan? Yang lain semua dah lembut, tulang je belum lembut lagi. Nak buat macam mana? Maksud dia apa? Kalau tulang tu lembut, tuan-tuan, dia tak buang. Dengan tulang-tulang sekali dia telan. Ada tak petua untuk melembutkan tulang? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada periuk lagi hak yang direka oleh manusia ni. Bila masak dengan tulang-tulang sekali kita boleh makan. Tak ada, kan? Daging insya-Allah jadi lembut, cubit boleh makan. Tulang, wah, kekah tak lut. Gigit pun tak lut. Silap gaya, gigi yang tercabut, patah gigi. Sebab tu tulang awal-awal tak payahlah, kan? Memang tak adalah, ketuk tu pun tak pecah, kan? Baik. Jadi kita nak ambil lah kesempatan untuk istighfar, memperbanyakkan istighfar lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Baik. Dua kalimah lagi yang menjadi keperluan sangat-sangat pada kita. Apa dia? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta padamu supaya engkau redha kepada kita. Redha pada kita. Bila Allah redha, semua jadi baik, tuan-tuan. Allah redha saja, semua perkara yang berkaitan dengan kita akan jadi baik. Sebab itu kita tengok bila Allah redha kepada Nabi Ibrahim AS, walaupun Nabi Ibrahim itu dilontar ke dalam suatu api yang sangat besar, tetapi api itu bertukar sifat dia yang membakar menjadi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi selamat Nabi Ibrahim. Api yang panas itu, sehingga tentera-tentera Namrud nak masukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang dinyalakan, tak boleh menggunakan kaedah biasa, kena guna kaedah lain. Pakai elastik itu, letak Nabi Ibrahim, tarik, lepas. Tak boleh duduk dekat pasal api besar. Kita kacau kawah bubur lambuk pun, kan, tak tahan. Tu pakai pendayung panjang dah, kan. Tu bukan api, bahang je baru. Ini api ni, tuan-tuan. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah dah meredai Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah. Bila Allah menguji dia dalam beberapa episod, antaranya cerita yang masyhur, Nabi Ibrahim dapat mimpi untuk menyembelih anak dia. Nabi Ibrahim ni, dia laksanakan mimpi dia tu, kan? Mimpi je. Kalau kita lah mimpi, tuan-tuan, alah tak payah layan lah, mimpi ni mainan tidur. Memanglah kalau kita ni mimpi jangan layan sangat, kan? Sebab tu mainan tidur. Boleh jadi apa sebelum tidur yang kita buat tadi tu, dia terbawa-bawa sampai dalam tidur. Tapi mimpi Nabi, mimpi Rasul, mimpi yang benar. Walaupun arahan yang mereka terima ni, Nabi Ibrahim terima ni secara mimpi, Allah nak tengok, Allah menguji kasih sayang Nabi Ibrahim. Sayang anak ke sayang Allah? Tengok-tengok Nabi Ibrahim berjaya dalam ujian ini. Dia mimpi, kemudian dia melaksanakan mimpinya. Dan dia dapat anak yang soleh, Nabi Ismail. Dia bagi tahu dekat anak dia, wahai anakku, ayah telah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Anak yang soleh kata, ayah silakan. Kalau anak yang sebaliknya, ayah ni dah gila bang kali ni, ayah try lah semayang istiqorah. Itu baik juga tu, kan? Yang lagi satu tu, dia akan viralkan, ayah saya mungkin sudah gila sekarang ni, ada kemunasabah nak sembelih anak. Tu kalau anak yang sebaliknya. Anak yang soleh, ayah sila jalankan. Ayah akan dapati, saya akan bersabar dengan apa yang
akan dilakukan oleh ayah kepada saya. Ya? Berjaya, dua-dua orang ni berjaya. Nabi Ibrahim berjaya dalam ujian itu, anaknya Nabi Ismail pun berjaya. Sebab itu Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada bakaran di dalam api. Api ini tuan-tuan, Saidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, apakah makhluk yang paling hebat dekat dunia? Kata Saidina Ali, api. Sebab apa api? Sebab neraka tu dijadikan daripada api. Neraka tu yang Allah nak umbankan orang yang derhaka pada Allah, tak taat pada perintah Allah, Allah nak umbankan dalam api. Sebab itulah Saidina Ali kata makhluk yang paling hebat ialah api. Lalu sahabat tanya, wahai Ali, ada tak makhluk yang lebih hebat daripada api? Ali kata ada. Yang lebih hebat daripada api ialah air. Sebab apa air? Kerana air boleh memadamkan api. Sahabat tanya, wahai Ali, ada tak yang lebih hebat daripada air? Ali kata ada. Yang lebih hebat daripada air ialah awan. Sebab apa awan? Sebab awan yang menurunkan air. Awan yang menurunkan air. Ada tak lagi hebat pada awan? Ada. Ali kata, Ali ni orang bijak tuan-tuan. Berapa soalan yang sama pun orang tanya pada dia, Saidina Ali akan bagi jawapan yang berbeza. Dia tidak macam kita minta maaf. Tanya 100 soalan, sama je jawapan. Ni dah pernah dengar dah ni. Ni dah pernah dengar dah ni. Ni dah pernah dengar dah ni. Kan? Tapi Saidina Ali ni Allah bagi kebijaksanaan. Allah bagi kebijaksanaan kepada Saidina Ali. Orang tanya, Ali, ada tak makhluk yang lebih hebat daripada awan? Ada. Ali kata angin. Pasal apa angin? Angin boleh menolak awan. Angin boleh menolak awan. Ada tak lagi hebat pada angin? Ada. Kata Ali, yang lebih hebat daripada angin ialah manusia. Wah, manusia hebat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab manusia kalau naik angin, jaga. Manusia ni makhluk berangin. Dia boleh masuk angin, dia boleh keluar angin. Ada tak lagi hebat pada manusia? Ali kata ada. Yang lebih hebat daripada manusia ialah mengantuk. Sebab apa? Sebab kalau mengantuk akan menghilangkan kekuatan manusia. Manusia kuat macam mana pun, dah mengantuk tak kuat dah tuan-tuan. Johan angkat berat, ajak dia masuk dalam kuliah subuh ni, tengok mengantuk. Ya Allah, Johan pun mengantuk. Kata guru saya, kalau dia mengantuk tu bawah sikit je pada penagih dadah. Gaya dia tu. Kalau kita orang biasa-biasa ni ngantuk, tak adalah teruk sangat kan. Pejam mata gitulah. Tu standard lah kalau mengantuk tu. Johan pun mengantuk juga. Patut Johan tak mengantuk lah. Sebab tu Ali kata, yang lebih hebat daripada manusia ni ialah mengantuk. Sebab mengantuk boleh menghilangkan kekuatan manusia. Ada tak hal lagi hebat pada mengantuk? Ada. Yang lebih hebat daripada mengantuk ialah runsing. Orang runsing walaupun mengantuk tak boleh tidur tuan-tuan. Nak tidur. Tapi sebab fikir macam-macam. Hutang banyak, dia pula sakit, tak boleh tidur. Kan? Kadang-kadang semalaman tak boleh tidur. Pasal memikirkan keadaan-keadaan yang sedang dihadapi. Fikir anak, fikir isteri. Isteri pula tengok suami sedap berdengkur tidur. Kan? Ada orang kata dia dah pergi jumpa dengan pegawai agama. Pasal apa? Orang lelaki kalau jumpa pegawai agama, tujuan dia apa tuan-tuan? Tak risau isteri. Tengok suami sedap je tidur. Isteri tengok ke suami, tak boleh tidur. Tak, runsing, tak boleh tidur. Ada tak yang lebih hebat daripada runsing? Ada, kata Saidina Ali. Yang lebih hebat daripada runsing ialah zikrullah. Zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikrullah ni maksud ingat pada Allah. Sebab itulah dalam konteks kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita kena memperbanyakkan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, supaya perkara yang disebutkan tadi itu tidak berkaitan dengan kita lah, ya. Ada masalah apa? Tak ada masalah kita, sebab kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah redha pada kita, tuan-tuan, ya, tak payah bimbanglah sesuatu yang akan jadi hak kita, takkan ada tangan yang akan boleh menggagalkannya, ya. Kalau sesuatu tu bukan menjadi hak kita, usahalah macam mana pun takkan jadi hak kita. Tapi oleh kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita, maka disuruh pada kita usaha. Dan Allah bagi pahala atas usaha, bukan Allah bagi pada hasil. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat berperang walaupun bilangan sikit, 313, 700 bilangan, 10,000 berbanding dengan bilangan musuh yang berkali-kali ganda, ya. Sahabat-sahabat tak menyesal sebab kalah dalam peperangan, misalan, ataupun ada yang mati, bunuh dan sebagainya. Yang sahabat menyesal ialah kerana tidak boleh menyertai pasukan ketenteraan, tidak boleh menyertai pasukan Islam, ya. Allah bagi nikmat macam-macam, tiba-tiba tak boleh bersama dengan pasukan Islam, ya, melawan musuh. Sahabat-sahabat yang lain kadang-kadang sampai mempertaruhkan nyawa, bukan saja tenaga, masa, duit dan sebagainya, ya, bahkan nyawa. Tiba-tiba ada orang, ya, bukan setakat apa nyawa, masa pun tak mau bagi, duit langsung, ya, berkira untuk Allah ni, berkira duit, ya. Beli kasut 250 harga, senyum je bayar, duit cash tak ada, kad kredit, ya. Tu sebut 250 tu, tuan-tuan, ya, murah. Saya bawa jemaah baru ni, tak ada duit, 1,800 beli barang, duit tak ada, pakai kad kredit lah, pakai kad kredit. Rupanya pakai kad kredit boleh, tuan-tuan. Lama dah saya duk ulang-alik pergi Mekah, saya tak tahu pun rupanya kad kredit boleh guna kat sana. Saya bila pergi Mekah, semua kad saya tinggal, termasuklah IC. Tak guna dah bawa IC, sebab kat sana pakai pasport, kan. Kad pun semua tak bawa. Baru ni ada pengalaman lah, sebab jemaah-jemaah yang sama tu dia guna kad kredit. Sekali bayar kad kredit 1,800, guna kad kredit, bayar 600, 700, kan. Senyum je kita tengok, tak ada pun rasa kena sampai 1,800 ni nak guna duit kad kredit ni, kan. Kat sini kalau kita nak belanja sampai 1,800 sehari tu, kita mikir kebanyakan orang 1,800 tu kan berhari-hari kita boleh guna. Tapi dekat Mekah, dekat Madinah, 1,800 tu senyum je, tuan-tuan, senyum je. Habis sehari-hari 1,800 tu baru beli barang satu, belum beli barang dua, belum yang lain-lain. Tak tahulah sehari-hari dia belanja guna kad kredit tu. Tapi kalau sedekah 1,000, ya, lalu tabung buh 1,000, payah kan. Termasuk saya yang cakap ni, ya. Asyaitanu ya'idumul faqra, ya. Asyaitanu ya'idumul fuqara. Syaitan membisikkan kemiskinan, kefakiran. Sebab kita nak sedekah, banyak sangat tu bagi Tuan Haji. Ya tak ya juga kan. Lah RM10. RM10 tu meriah lah. 500, 100 duit kita paling besar 100 ya. 100 jarang lah. Sebab tu kadang-kadang bendahari masjid lepas habis Jumaat sampai asar kira duit tak habis-habis lagi. Punya banyaknya. Duit RM1, RM5 jarang-jarang, RM10 lagi jarang. Pergi hantar dekat bank berapa? RM4,000, RM5,000 collection hari tu, kan. Padahlah isteri tunggu nak makan tengah hari bersama, tak sempat, dia kata, pasal abang kena kira duit ni sampai asar tak habis lagi, sambung lagi lepas asar tu. Pasal apa? Duit yang kecil banyak. Cuba hak bagi 100, kan? Sekejap siap dah. Sekejap siap, kan? Tak sampai setengah jam. Berapa collection ustaz? Tak adalah banyak sangat, RM10,000 contoh kan. Setengah jam je kira. Yalah, pasal duit 100 kan.
Tapi hak biasa bubuh dalam tabung tu duit RM1, duit RM5, duit RM10. Tu pun kadang-kadang ada hak bubuh duit dah terkoyak. 15 tampalan. Nak 15 tampalan. Dia sendiri pun dah tak boleh guna, dia bubuh dekat tabung masjid tu. Cuba bayangkan, benda hari tu nak kira tak mau kira. Nak tak kira duit dah bubuh ada dalam akaun, dalam tabung. Nak kira laku ke? Bank terima tak ni? Tak? Kalau hantar dekat bank terima, alhamdulillah. Kalau bank tak terima, kena tengok balik semula. Buku kira-kira tadi dimasukkan tak dalam kiraan jumlah pendapatan itu. Kan? Duit hak yang dah tak laku dia bubuh dalam tabung masjid. Kesian dekat bendahari. Lepas ni kalau ada duit tak laku tu, bagi saya lah tuan-tuan, jangan bubuh dalam tabung masjid. Bagi saya. Boleh ya? Wakil dekat pengurusi, ni duit duit yang dah koyak kan, 15 pun tak apa, 20 pun tak apa. Kalau koyak 2 lagi mau. 2 je, dia terbelah 2 kan. Kelahi suami isteri, dia koyak, marah punya pasal koyak duit. Kalau dia tak pegang duit, tak koyak duit, mungkin dia tampar isteri dia. Jadi untuk mengelakkan dia pukul isteri dia, dia koyak duit kan. Isteri dia tengok suami dia koyak duit, mana dia faham tu suami dia tengah marah tu. Biarkan. Lepas tu bagi dekat pengurusi. Yang bodan tabung masjid. Siang dekat bendahari. Nak kira ke tak kira ni? Nak tak kira dia dah bubuh. Nak kira nanti dia berhadapan dengan kerani dekat bank tu kan. Ni tak boleh ni haji, ni tak boleh ni, duit dah koyak, duit bank tak terima dan sebagainya. Baik. Jadi kita nak memperbanyakkan tu supaya kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah yang kedua yang paling kita perlukan, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta lindung daripada kemurkaan Allah. Sebab kalau Allah murka tuan-tuan, memang akan dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, keistimewaan yang keempat, wa yusfadu fihi maradatu syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna ilaihi fi ghairi. Allah tambat syaitan dalam bulan Ramadan ni. Allah tambat syaitan. Syaitan tak boleh kacau kita tuan-tuan. Syaitan ghaib kena tambat. Syaitan yang nampak itu tak boleh buat apa-apa. Syaitan nampak ni minal jinnati wan nas. Ustaz kata bulan Ramadan syaitan kena tambat. Betul, syaitan memang kena tambat. Tapi syaitan yang ghaib saja. Syaitan yang berwajah manusia, ini bebas. Kita baca ayat kursi tak jadi apa. Sebab apa? Pernah dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta Baitul Mal. Tapi Nabi kata, malam nanti akan ada orang curi harta Baitul Mal ni. Abu Hurairah dengar Nabi kata macam tu, Abu Hurairah memang buat persediaan. Sebab yang Nabi cakap tu bukan melawak, mesti akan berlaku. Rupanya betul, waktu malam memang ada orang yang mencuri. Abu Hurairah tangkap pencuri ni. Pencuri ni merayu, tolonglah saya tuan, lepas kalau saya ni mencuri bukan sebab apa, keperluan hidup, desakan hidup, anak tak makan, saya pun tak makan. Abu Hurairah tak sampai hati pula, tak adalah belasah dia. Macam tempat dalam negara kita sedikit dulu, curi duit tabung masjid, silap hari bulan kena tangkap, kena belasah separuh mati kawan tu. Kan? Itu pun tak serik-serik, bukan dia lah, ni cerita lain pula. Ada lagi orang duduk koyak kopak duit tabung masjid kan. Dia tak ingat ke sejarah orang kena tangkap curi duit tabung tu kena belasah separuh nyawa kan. Memang tuan-tuan, kita ingatkan seriklah, tak ada dah orang lepas nak curi. Pasal seorang tu dah kena macam tu, pencuri-pencuri yang nak mencuri tu
Dia ingat, dah rupanya lepas tu makin banyak tabung-tabung masjid kena kopak kan. Termasuklah di masjid tuan-tuan pun, kan? Bukan saja di sini, bahkan beberapa buah masjid lagi. Dia macam ada rangkaian dia. Dia pun bijak tuan-tuan. Ni hak mencuri ni, kalau memang dah buat kerja mencuri, dia nak curi lagi, sehinggalah dia tertangkap. Selagi tak dapat, selagi itulah dia akan usaha. Jadi hak cerita ni tadi, bila Abu Hurairah dengar, kesian, Abu Hurairah lepas. Esok jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, macam mana malam tadi? Betul lah ya Rasulullah, ada orang curi. Habis tu kamu buat apa dengan mencuri tu? Saya maafkan dia sebab kali pertama. Abu Hurairah kali pertama maafkan, kan? Bagi sikit lah. Dan dia kata dia susah kan. Macam orang datang, orang susah datang kat masjid tuan-tuan, minta tolong, bagilah sikit kat dia. Gunalah duit tabung masjid dalam nilaian mungkin 20, 30, 50 kan. Jangan bagi sampai 200 kan. Lepas tu ikut kat dia. Ataupun yang paling baik sekali, kalau dia kata dia lapar, okey jom ikut saya pergi kedai. Pergi kedai, cakap kat dia nak makan apa, order, kita bayar, masjid bayar, kan? Bukan kita bayar, masjid bayar. Bila sebut masjid, maksudnya inilah peranan masjid, kan? Kalau kita sebut kita bayar, dia tak nampak peranan masjid. Dia nampak itu kita, masjid punya belum lagi. Walhal kita tu buat hak masjid, kena sebut masjid, peranan masjid. Kalau dia kata dia nak beli tiket bas, dia duit dia hilang apa semua, pergi bawa dia kat sembah, belikan tiket dia. Sebab kalau bagi duit cash, tantang dia bukan beli tiket, dia beli rokok. Ataupun dia masuk kedai, nombor ekor, beli nombor ekor punya, kan? Guna duit masjid, kan? Jadi macam itulah, makna kena tengok betul ke keperluan dia, yang dia kata dia susah tu. Kemudian Rasulullah kata pada Abu Hurairah, malam ni dia datang lagi, kan? Wah, ada lagi malam ni. Betul tuan-tuan. Bila malam Abu Hurairah jaga, kemudian memang ada orang yang mencuri. Berjaya ditangkap. Orang yang sama. Lah, semalam awak ni kata awak juga mencuri, kan? Hari ni dia juga mencuri, kan? Hari ni apa alasan? Macam-macam lah dia bagi alasan. Tapi Abu Hurairah ni sahabat Nabi tuan-tuan, dia kesian, dia lepaskan, jangan mencuri lagi. Esok macam biasa jumpa dengan Nabi, cerita. Kemudian Nabi kata malam ni dia datang lagi. Wah, sampai 3 kali Nabi kata dia datang lagi. Abu Hurairah jaga. Malam memang orang tu mencuri juga lagi. Dan akhirnya berjaya juga ditangkap. Maknanya pencuri tu tak bernasib baiklah. Setiap kali mencuri kena tangkap. Tapi kali ketiga ni, dia lain. Tolonglah merayu, dia kata, aku akan ajar satu rahsia pada kamu, kan? Kalau kamu baca surah, baca ayat kursi, nescaya kamu akan selamat. Tidak akan ada sesuatu musibah yang boleh kena pada dia kalau dia baca ayat kursi. Sebab tu bila kita nak tidur tuan-tuan, kita baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, dia dibentengi dirinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga dia. Tidak ada sebarang kecelakaan akan kena pada dia. Jadi dia pun ceritalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, Nabi tanya, kamu tahu siapa yang curi itu? Siapa yang curi itu? Jin yang menyamar sebagai manusia. Maksudnya, kalau manusia, jin, walaupun bulan Ramadan ini dia tidak ditambat. Yang ditambat ialah syaitan. Sebab tu bila syaitan-syaitan ni ditambat, tuan-tuan, kita mudah untuk buat kebaikan. Mudah nak derma. Bulan Ramadan ni ramai orang suka derma, suka bantu, kan? Semayang tarawih walaupun 8-10 rakaat steady je, kan? Tak ada pesan kota imam, kita buat 2 rakaat, lepas tu kita minum, lepas tu kita sambung. Buat 2 rakaat, lepas tu kita pergi menjamu,
moreh dulu kan. Melainkan kat sini tempat kita ni budaya dia habis siap semua baru moreh. Habis siap semua baru moreh, betul tak? Kalau kita tak boleh buat 2 rakaat pergi moreh, lepas tu sambung balik, tak boleh buat tempat kita. Dah moreh memang tak sambung dah tuan-tuan. Sebab sembahyang sunat ni dia sunat buat di rumah, tapi biasanya kita sunat-sunat pun kita buat di masjid jugalah. Pasal apa? Pasal dah balik ustaz memang tak ada sunat dah, tak buat dah. Walaupun afdal sunatnya di rumah, tapi kalau nak tunggu buat di rumah memang tak buat. Jadi kalau tak buat di rumah, buat je lah terus di masjid ni, biarlah tak afdal sangat pun, daripada langsung tak buat kan. Jadi bulan Ramadan ni kita tengok macam-macam lah ibadat. Ada tadarus kan pukul 9-10, mungkin tadarus untuk nisa, orang perempuan. Petang sebelum berbuka ataupun selepas witir ada majlis tadarus muslimin pula. Penat tu. Tapi kerana setan ditambat, maka dia jadi ringan pada kita semua insya-Allah. Walaupun siang hari puasa, lapar dahaga, tapi macam-macam aktiviti yang lain kita buat. Semua ini kita boleh buat sebab syaitan kena tambat. Sedangkan pada bulan yang lain, kita nak sembahyang 2 rakaat lepas solat fardu tu pun boleh bilang berapa ramai je yang buat. Yang ramainya pakat menderu balik. Bukan sini, tempat lain tuan-tuan, tempat lain. Pas sembahyang macamlah sibuk sangat dengan urusan dunia ni sampai tak dan nak sembahyang 2 rakaat ba'diyah. Qabliyah ba'diyah tak buat. Sedangkan dia sihat, makan tongkat ali lagi. Makan bukan minum, makan tongkat ali. Sembahyang sunat 2 rakaat tak buat. Dia kira hak fardu je. Dia kata ni pun mujur dah ustaz, boleh sembahyang fardu. Kawan saya tu dengan fardu-fardu tak buat. Dia banding dengan kawan dia tak buat. Memanglah hebatlah kita sebab kita sembahyang kan. Patutnya kena tengok. Wah, dia tu lagi umur dia lagi banyak pada saya, tapi sembahyang sunat tak tinggal. Patut dia kena tengok macam tu. Kan? Bukan duduk banding dengan kawan yang tak buat. Saya ni mujur datang masjid. Kawan saya tu seumur hidup tak pernah nampak di masjid. Memang hebatlah dia kan. Cuba kita tengok, oh, dia tu lepas-lepas balik Mekah hari tu, umrah, kan sejam datang dah sebelum masuk waktu. Istiqamah dah selama 20 tahun dah kita tengok dia, Masya Allah. Kita ni umur makin banyak, makin naik. Ibadat kita macam waktu sekolah menengah aja dulu. Contoh, kan? Sepatutnya dia kena berbeza. Sebab tu kalau di kampung saya tuan-tuan, dia ada 2 tim. Tim golongan yang umur 50, 60, 70 satu tempat. Hak muda-muda belasan tahun, 20-an dia satu tempat. Kalau bulan Ramadan ni hak umur 60, 70, 20 rakaat. Patut hak muda nak buat 20 rakaat. Dia terbalik. Hak yang umur 18, hak yang 20-an, 8 rakaat je. 15 minit, siap semua sekali dengan wirid. Dia cari imam yang paling laju sekali. Kalau imam hak baca slow-slow, baca satu-satu tu memang tak ada lah dia. Tu bukan pilihan dia. Pasal apa jadi macam tu? Bila kita sembang, kita tanya, dengan yang sembahyang 20 rakaat, ialah apa lagi nak buat? Tempoh masa pun dah tak panjang untuk hidup dekat dunia. Jadi itulah cara dia, banyakkan sembahyang. Kan? Yang muda, dia kata tengah gagah lagi apa semua ni, kita banyak benda lagi. Sembahyang 15 minit je, nyembang kat kedai mamak 2 jam. Nyembang lebih lama daripada sembahyang. Sebab dia tak rasa yang dia tu akan mati juga. Sebab mati bukan kira tua muda, sampai masa walaupun tengah muda lagi. Malaikat Jibril tak pilih dia muda lagi nanti dulu, hak tua dulu. Malaikat Jibril tak pilih hak sakit mati dulu, hak sihat ni biar dulu. Dah. Mati tidak disyarat kena jadi sakit, mati tidak disyarat kena jadi tua dulu. Muda ni buatlah apa-apa. Tak. Jangan tertipu dengan umur yang muda, kerana mati tidak disyarat kena jadi tua. Jangan tertipu dengan kesihatan, kerana mati tidak disyaratkan kena jadi sakit dulu.
Sampai masa mati kan. Baik, yang terakhir sekali, wa yughfar lahum fi akhir lailah fi faqila lahu ya Rasulullah ahya lailatul qadri qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu iza qada amalu. Keistimewaan yang kelima, selepas habis satu-satu hari kita tarawih, lepas tarawih tadarus sehingga terbit fajar, maka kita diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat tanya kepada Rasul, adakah yang demikian itu malam Lailatul Qadar? Nabi kata tidak. Dia berlaku pada setiap hari tuan-tuan dalam bulan Ramadan ini. Ya. Kalau malam Lailatul Qadar saja, ya, sehari dalam sebulan. Ya, ini setiap hari. Ini setiap hari dapat pengampunan. Maknanya 24 jam lah orang yang berpuasa ni sentiasa dalam pengampunan. Sebab tadi hak kita cerita tadi, daripada start sahur sampai berbuka diistighfarkan oleh malaikat kepada kita semua. Kemudian sampai daripada kita berbuka, kita semayang, kita tarawih, kita witir, tadarus, tidur, bangkit sebelum nak sahur, sehingga akhir malam itu diberi pengampunan. Pasal apa? Dah habis kerja kita hari itu, dah habis dah bahagian tugas kita, maka Allah berikan pengampunan. Ya? Artinya 24 jam lah dalam pengampunan dalam bulan Ramadan ni. Ya, sebab itulah kita minta, ya Allah, bagilah sempat pada kita semua supaya kita sempat menghabiskan bulan Ramadan ini dengan cemerlang, dengan jayanya, dengan amalan-amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, tarawih, ya, tadarus, bayar zakat, ya. Ini ibadat-ibadat yang tidak ada di dalam bulan lain. Tarawih tak ada bulan lain, hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Semalam tertinggal, hari ini nak ganti dia tak jadi dah tuan-tuan. Hari ini kalau kita buat, semalam semayang 10 rakaat tak buat, hari ini kita ganda jadi 20 rakaat. 20 rakaat. Itu kampung saya dah buat 20 rakaat. Kan? Di masjid buat 20 rakaat. Surau buat 8 rakaat. Ataupun dia nak tambah 2 kali ganda. Ya? Kalau 2 kali ganda jadi berapa? Baru 30. Kan? Ada sahabat yang semayang sampai 36 rakaat. Ada sahabat yang semayang lebih daripada 40 rakaat untuk tarawih. Jadi hak malam yang tertinggal tu kira memang tak ada lah, tak ada ganti. Hari itu yang dia buat, itulah kiraan dia. Tarawih ni. Ya. Habis dah bulan Ramadan, Ustaz, kita sambung lagi tarawih Ustaz. Kenapa? Berasa tak puas semayang tarawih bulan Ramadan. Itu tak jadi tarawih, dia jadi tawarih je tuan-tuan. Tawarih dulu masa zaman kita sekolah, tawarih tu ilmu sejarah kan? Ilmu sejarah. Tu sejarah dalam hidup dia. Bukan tarawih. Dia tak ada dah tarawih, tu tawarih nama dia. Tadarus sama juga. Kalau bulan luar daripada Ramadan, kita buat kumpulan tadarus, mungkin bertahan 2 minggu saja. Beza dengan Ramadan, daripada start pelancaran program tadarus, dia akan berakhir sampai 30 juzuk itu. Luar daripada bulan Ramadan, macam-macam isu. Baru 2 minggu duduk dalam kumpulan tadarus. Hak ni cerita, hak ni cerita. Cerita semua tak puas hati dengan kawan-kawan dalam kumpulan. Begitulah maknanya. Kalau tak berlapang dada, tak boleh bertolak ansur, duduk dalam kumpulan, akhirnya dia akan jadi berpecah. Kan? Tapi dalam bulan Ramadan, insya-Allah kumpulan tadarus itu akan berterusan sehingga semua sekali dapat mengkhatamkan 30 juzuk. Ada kumpulan yang sebelum 17 Ramadan dah khatam. Lepas tu sambung lagi tadarus sehingga dia mampu mengkhatamkan 2 kali dalam sebulan itu secara bertadarus. Begitu juga dengan sahur. Sahur tak ada tuan-tuan bulan-bulan lain. Sahur ni hak sunat yang sunnah dia dalam bulan Ramadan saja. Sebab tu sunat bersahur. Walaupun sekadar minum air seteguk ataupun minum air segelas, sebiji kurma, nak dapat barakah sahur tadi. Kalau kita puasa bulan-bulan lain, kita bangun sahur, itu bukan dinamakan sebagai sahur. Itu bukan dinamakan sebagai sahur. Itu sebab kita nak buat preparation supaya jangan letih sangat puasa di siang hari nanti. Tapi beza dengan Ramadan. Ramadan sahur tu ada pahala dia. Bahkan
Kalau kita nak ambil peluang masa tu lah doa, kan? Masa sahur ni banyakkan doa, bukan masa sahur ni nak makan sedap. Nak makan sedap, nak makan itu, nak makan ini, sup giabok kena ada waktu sahur. Dan yang tu jarang lah, mungkin ada seorang berdua je yang jenis selera tu. Kebanyakan secara umum sahur ni tak selera sangat makan. Walaupun tadi waktu buka 3 kali nambah air 1 jug, kan? Sahur kadang-kadang minum segelas air je. Masuk yang kedua tu tak mau dah, ya? Pukul 12 menyesal. Sebab apa? Tak minum air banyak. Ni kering tekak ni berasa, ya Allah, kan? Kalau dapat air pahit pun sedap ni. Kan? Lapar, haus lah, boleh je abang minum tu, dia kata air pahit tu, buka pahit, tak ada, sampai 1 liter pun tak apa. Kan? Dia ingat dia masa kecil-kecil kan, mak tak nampak, ayah tak nampak, kita pergi dekat tu, kat belakang rumah tu, air kolah je tuan-tuan, ya Allah sedapnya. Air apa hak sedap tu? Air kolah tuan-tuan. Hak dalam tu lumuk penuh. Cuba tangan kita sekarang ni tengok, kolah tu berlumuk apa semua, lalu tak nak minum. Kalau bukan bulan Ramadan memang tak minum lah kita, kan? Sambil-sambil ambil semayang tu minum dulu 2-3 suap di luar daripada bulan Ramadan. Tak minum kita tu, cari air dalam fridge. Kalau masjid ada fridge, apa, bubur aiskrim lah, bubur air mineral lah, kan, dia ambil air tu. Pernah ada berlaku di satu masjid, dia buat macam tu, kan? Jadi jemaah-jemaah ni seronok minum air 2-3 teguk, letak balik semula dalam tu. Siapa nak minum baki dia tu? Dah lah minum togok je macam tu, kan? Tu kita cakap, kalau nak letak air mineral tu jangan letak yang besar sampai 500 ml. Pilih hak yang tu, yang 320 tu je, kan? Itu insya-Allah habis. 3 kali sedut je dah habis dah. Tapi kalau hak 500 ml tu, ada jenis perangai, minum sikit buah balik semula dalam tu. Dia buat main-main. Ada hak letak tu celah-celah botol, apa, botol dinding masjid tu, kan, ada lubang tu, ada letak tu. Dia letak hak yang tak habis tu letak. Yang habis pun letak juga. Bagi kerja sikit Tok Siap. Sian ke Tok Siap. Macam lah Tok Siap tu allowance sampai 3,000, kan? Kalau allowance 3,000 murah sabarlah, tapi dari segi adab, akhlak tak cantik, kan? Tu dikira sampah, patutnya boh lah dalam tong sampah. Ini dah tinggal dekat Tok Siap. Dah Tok Siap jadi Tok Siap, kan? Memanglah Tok Siap tu kerja dia tengok keceriaan, apa dia punya peranan dia, kan? Tapi janganlah bagi tugas kat dia sampai macam tu. Masing-masing dia kena ada tanggungjawab. Ni cerita secara umum tuan-tuan, bukan tuju siapa-siapa, cerita secara umum saja. Wallahu alam, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat. Minta maaf terpanjang sikit. Ingat nak berhenti pukul 7 tadi. Tengok-tengok dia nampak macam pukul 7. Tengok-tengok 7 yang belakang tu. Wallahu alam, minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.